Cincin bulan. Projek yang boleh menjadikan bulan sebagai bateri untuk bumi. Selepas bencana Fukushima pada tahun 2011, dunia mula sedar betapa rapuhnya sistem tenaga tradisional. Syarikat Jepun Shimizu mencadangkan penyelesaian radikal, Projek Lunaring. Ini ialah plan bercita-cita tinggi untuk membina loji tenaga solar berbentuk cincin di sepanjang khatulistiwa bulan. Inti projek ini ialah jalur panel solar sepanjang kira-kira 11.000 km dengan lebar dari beberapa kilometer hingga sekitar 400 km. Penjanaan 24/7 tanpa atmosfera dan awan serta kerana separuh cincin sentiasa berada di bawah cahaya matahari, tenaga dapat dijana secara berterusan. Pemindahan tanpa wayar. Tenaga akan ditukar menjadi gelombang mikro dan sinaran laser, kemudian dihantar ke stesen penerima di bumi. Gelombang mikro, tenaga dihantar ke antena penerima gergasi, rektena, di bumi dengan diameter sehingga 20 km. Rektena ialah antena khas yang menukar tenaga gelombang radio terus menjadi arus elektrik. Laser, pancaran laser berkuasa tinggi akan dihantar ke kawasan penerimaan, biasanya di laut atau di padang pasir. Tenaga hanya dihantar dari bahagian bulan yang menghadap bumi. Panel di bahagian belakang mengumpul tenaga dan menghantarnya melalui kabel ke bahagian hadapan sebelum dihantar ke bumi. Bagaimana menangkap pancaran ini? Bulan sentiasa menghadap satu sisi ke arah bumi, jadi pemancar boleh dipasang secara tetap ke arah planet kita. Untuk memastikan bekalan berterusan, rangkaian global station penerima akan dibina di bumi. Apabila satu stesen hilang dari pandangan akibat putaran bumi, pancaran akan dipindahkan ke stesen seterusnya. Cermin orbit. Dalam versi lebih maju, satelit di orbit bumi akan menerima pancaran dari bulan dan memantulkannya ke permukaan, bertindak seperti cermin angkasa. Siapa yang akan membinanya? Ciri utama proyek ini ialah autonomi. Shimizu merancang menggunakan robot angkasa, kilang di bulan, robot akan mengekstrak silikon dan logam terus daripada regolith, tanah bulan. Panel solar dan infrastruktur akan dihasilkan terus di permukaan bulan, tanpa perlu membawa berjuta tan bahan dari bumi. Konkrit dari tanah bulan, regolith digunakan untuk membina asas struktur yang kukuh. Kuasa teori sistem ini boleh mencapai sehingga 13 terawatt, cukup untuk menampung sebahagian besar keperluan tenaga manusia. Ekologi. Tiada pembakaran bahan api fosil dan neutral karbon pada skala planet. Kestabilan, tidak seperti ladang solar di bumi, sistem ini tidak bergantung kepada cuaca atau waktu siang. Di bulan tiada perlindungan daripada meteorit, tetapi jurutera telah mengambil kira perkara ini. Modularity, cincin terdiri daripada berjuta unit bebas. Jika satu bahagian rosak, sistem keseluruhan terus berfungsi. Seperti satu piksel rosak pada skrin besar. Robot pembaikan, drone autonomi akan sentiasa memantau dan menggantikan panel yang rosak menggunakan bahan dari bulan. Perlindungan regolith. Kabel dan elektronik akan dilindungi di bawah lapisan tebal pasir bulan yang dipanaskan menjadi bahan seramik kuat. Robot akan memanaskan regolith menggunakan laser atau cahaya matahari terfokus hingga melebihi 1000 darjah Celcius. Realiti atau utopia? Buat masa ini, projek ini masih merupakan konsep masa depan. Halangan utama bukan teknologi, tetapi kos menghantar robot pertama ke bulan serta isu keselamatan antarabangsa. Siapa yang akan mengawal pancaran tenaga yang begitu kuat? Namun dengan perkembangan program Artemis dan penurunan kos pelancaran angkasa, Lunaring tidak lagi kelihatan seperti mimpi gila. Ia mungkin hanya soal masa dan kesediaan negara-negara untuk bekerja sama.